A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipohonkan kerahmatan ke atas semua para sahabat yang sudi mendengar penceritaan dari channel Cahaya Al-Majid yang telah saya buat. Agak mungkin ini video yang ke-9 saya rasa. Yang ke-9. Dah bermacam-macam saya menceritakan cerita tak masuk akal yang saya lalui. Seperti yang saya maklum semua tahu, sebab perjalanan saya ini bermula dari seawal tahun 1998, di mana penghijrahan saya dihijrahkan oleh Allah SWT dari Kuala Lumpur ke Langkawi. Lepas tu dipertemukan dengan para sahabat, dengan kawan lah, tak mau pergi sahabat, dengan kawan-kawan yang ketika itu ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam, ada yang Kristian, ada juga Cina, ada macam-macam lah. Jadi itulah yang saya ceritakan di dalam penceritaan kisah benar apa yang saya lalui ini. Maaf, sepatutnya semalam saya buat satu lagi video yang sepatutnya saya riliskan hari ini, tapi malam tadi tak kesempatan untuk membuat video tersebut. Kerana ini semua perancangan Tuhan. Kita merancang tapi Tuhan menentukan. Ada pula sahabat lama saya, bukan sahabat lama lah, ini kira saya dah angkat dia macam anak angkat saya, yang pernah saya ceritakan di dalam blog saya, yang kisah Hafiz dan tumor dia. Alhamdulillah, tak tahu macam mana malam tadi dia telefon, dia dah ada di Melaka, so dia nak datang, jadi terpaksa ambil dia. Jadi saya suruh anak saya pergi jemput dia. Itu yang tak dapat nak buat live malam tadi. Bila dia dah sampai ni, yelah, kita dah lama tak jumpa, so panjanglah cerita. Sampai ke subuh. Lepas sembahyang subuh baru tidur. Macam tu lah. Ini sebab ni rezeki-rezeki Tuhan yang kita tidak jangka kan. So alhamdulillah malam ni dia bersama dengan saya hari ni. Dia akan menyaksikan saya buat recording ni. Jadi saya cakap ke dia, Hafiz, malam ni since Tuhan dah hantar kau hari ni, angka dulukanlah kes kau ni dalam penceritaan ni. Kita langkau lah. Sebab sekarang musim cerita-cerita kebesaran Allah ni yang kita lalui, yang tak masuk akal, yang tak boleh didigest oleh otak. Dan siapa yang dengar pun juga biar betul, tapi inilah kenyataan. Dan apa yang saya perkatakan ataupun yang pernah saya tuliskan, hanya Allah menjadi saksi. Hanya Allah menjadi saksi. Dan mereka-mereka ini adalah subjek-subjek yang saya kata akan saya tulis, yang saya ceritakan. Sebelum ni saya dah tulis dalam blog, tapi hari ni saya akan ceritakan kejadian-kejadian dia. So harap kawan-kawan sabar mendengar pengalaman Tuan Empunya Badan yang melalui miracle Allah ataupun perkara yang tak terjangkau oleh akal. Itulah yang boleh saya katakan.
So saya akan perkenalkan, saya angkatlah sekejap ni kamera ni, saya nak tunjuk muka dia. Saya nak tunjuk muka dia. Inilah dia. Inilah dia Hafiz yang saya ceritakan, yang ada brain tumor, yang jahitan dia 30 berapa stitches Hafiz? Ni tu. Tak apa, nanti Kang saya tunjukkan. Kan kita tunjukkan. So inilah dia bersama dengan saya malam ni. So tak apa. Saya akan tanya dia. Saya akan tanya dia lah. Hafiz, apa yang kau nak ceritakan, Hafiz? Kau duduk Langkawi, kau datang Langkawi tahun berapa? Awal tahun 2000. Tahun 2000. Apa sebab kau pergi Langkawi? Sebab diarahkan oleh mak ibu. Diperintahkan oleh ibu. Sebab waktu tu saya memang sedang seronok duduk kat KL lah. Bersama kawan-kawan ni. Okey. Apa past experience dia kat KL? Tak payah cerita yang tu, just surface je. Seronok lah. Seronok. KL memang seronok lah. Okey. Lepas tu Hafiz, Uncle nak tanya, apa yang Hafiz lalui? Apa yang Hafiz dapat selepas tu? Apa yang Hafiz kena? Penyakit. Yep. Penyakit saya pada tahun 1998, saya dimasukkan ke hospital HKL sebab koma. Koma ni terjadi sebab ada urat saraf putus. Urat saraf tu kat mana? Di otak. Disebabkan oleh penyakit yang diberi nama ABM. Tapi putus ni urat saraf tu adalah disebabkan unsur-unsur yang tak sepatutnya saya buat, tapi yalah, Tuhan pilih lah. saya nak kata terbuat tak boleh juga, tapi saya buatlah. Tapi tak perlulah kita kata apa yang saya buat. Ya, betul. What is past is past, sebab kita dah tinggalkan sejarah lama. Jadi saja kita nak kongsi dengan kawan-kawan, sebab Uncle dah ceritakan di dalam blog. So Uncle tak nak cakap, ada ni cerita saja. Orang tak tahu. Tapi Alhamdulillah hari ni muncul Tuan yang punya badan. Tuan yang punya badan, macam mana dia boleh berubah 360 degrees within one night. Tu yang mula macam mana, Hafiz? Okey, simptom sakit kau tu macam mana, Hafiz? Dia selepas operation tu, saya akan kerap sawan lah. Sebab time kat hospital, sebelum ni saya tak pernah sawan. Tapi kat hospital tu, lepas dah operate, memang kerap lah. Kejap-kejap sawan. And sawan ni bagi mereka yang tak pernah kena sawan adalah satu benda yang sangat menyakitkan. Bagi saya, sakit yang paling sakit saya pernah kena lah. Lagi sakit daripada sakit gigi sebenarnya. Sebab dia otak. Semuanya datang daripada otak. And selepas tu pun saya asyik sawan lah. So terpaksa tinggalkan study. And lama lepas tu pun saya terpaksa berhenti daripada belajar di college. And after that, life jadi makin tak stabil lah, because kita dah tak ada future kan. So kita sendiri dah rasa macam kita ni tak perlu lagi hidup kat dunia ni, sebab kita dah tak ada function. Kita dah, Mbak Saleh kata, serve no purpose lah. Tak ada apa kebaikan pun kita boleh beri, lagi-lagi kepada mak bapak kita lah kan. Waktu saya rasa tak apa. Okey. Tak sanggup nak cerita. Okey, alhamdulillah. Ni kita dah dengar Hafiz, dia cakap tu dia punya ni. Okey. Apa yang Hafiz dapat bila first night jumpa ni
setelah dapat jumpa uncle? Sebab okeylah, simptom yang saya kena lepas saya sakit ni adalah saya menjadi seorang pelupa. So apa yang saya ingat adalah apa yang Tuhan izinkan saya ingat. So apa yang saya ingat malam tu adalah saya datang jumpa uncle, and bila saya nak balik tu, itu memang benda yang saya ingat. Benda lain memang tak ada langsung dalam memori saya. Uncle cakap kat saya, "Peace, kau balik, tidur, mimpi, kau akan mimpi. Esok pagi kau datang rumah uncle, kau cerita." So saya pun macam benda tu memang sangat tak logik kan. Macam apa benda ni kan, dia nonsense lah bak kata orang awam kan. But then saya pun tidur lah, and the first wonders of God terjadi pada saya lah. First time Tuhan bagi mimpi yang terbaik dalam hidup saya. Saya diberikan Al-Quran. Dan lepas tu pun saya terjaga, dan saya tak tahu perasaan time tu gembira ke, sedih ke, semua compile in one feeling. And saya terus keluar rumah, lari terus pergi rumah uncle. And sebab rumah uncle tu bawah rumah saya je. And then I ceritalah pada uncle apa yang saya dapat. And saya tak silap lepas tu uncle ada bagi saya Al-Quran terjemahan warna coklat, ada lagi kat rumah. Terjemahan Indonesia. Walaupun banyak terjemahan lain saya dah beli sekarang ni, sebab dulu memang saya tak pernah ada buku-buku macam ni. Kalau saya baca buku pun it's like macam buku-buku fantasy lah, benda-benda yang nonsense kan. And then saya dapat terjemahan Al-Quran tu, dan tak silap saya, uncle cakap dengan saya, "Peace, kau ambil buku ni, kau baca. Kalau kau tak faham, kau tanya uncle." Lepas tu uncle kenalkan saya pada seorang sahabat uncle lah, yang saya kenal sebagai Haji Kamaluddin. And Uncle Izan bertanggungjawabkan kepada Uncle Kamaluddin ni untuk mengajar saya ibadah. So sebab Al-Quran uncle dah beri, saya dah start baca Al-Quran tu, tapi saya tak kerti semayang. Dia cakap tak kerti semayang, Al-Fatihah saya tak kerti baca. Syahadah saya ingat, yang lain semua saya dah tak ingat. Yalah, because of the penyakit. Sebelum tu Apis ingat ke tidak yang Apis kena pagi tu lepas solat tu kena jumpa ibu, minta ampun, minta maaf? Saya tak ingat. Oh, saya minta maaf. Banyak benda saya tak ingat. Itulah dia, kesian Apis tak ingat. Saya tak ingat langsung. Itu sebenarnya cerita dia. Sebelum dia tu, dia dapat malam tu, dia dah dapat mimpi. Pagi tu dia bangun, dia terus malam tu dah suruh dia balik jumpa mak dia dulu, minta ampun, minta maaf kat mak dia. Minta ampun. Itu yang dia terpaksa buat untuk nak membersihkan diri kita lah. So we need our license lah. Itu yang dia boleh buat. Tapi itu dia tak ingat sebab yang melalui dia dan saya terpaksa ingat dengan dia. Sebab saya ada apa bak kata pepatah hadis saya dah a bit jam lah. Hadis dah apa dia bagi tahu sekarang ni dah crack. Dah crack lah. Dah tak boleh lah. Tak boleh season, kan? Dah season. Lagipun dia pakai hadis lama kan. Orang tak pakai hadis dah kan. Casing color silver tu. Inilah dia Hafiz. Masa tu Hafiz berapa tahun Hafiz umur masa kena tu? Dan kena. Mungkin lah, saya tak pasti dalam 20. Okay. 19 atau 20 macam tu. So Hafiz dah melalui perjalanan kan. Lepas tu apa yang Hafiz belajar? Apa yang Hafiz amalkan lah. Sebab apa ni nak beritahu supaya ada orang-orang yang kat luar tu yang ada simptom macam Hafiz, yang membuatkan Hafiz 360 degrees berubah sebab apa? Dah dapat petunjuk malam tu. Lepas tu
hati dah terbuka dan you nak buat apa amalan yang Hafiz buat daily routine? Hari-hari apa yang saya buat adalah Al-Fatihah je. Dan dalam solat pun saya buat Al-Fatihah je. First time saya solat, Al-Fatihah tu ditulis dalam tulisan Rumi. And saya Al-Fatihah tulisan Rumi tu ditulis ALH kan, saya letak di bawah sejadah tu, saya baca macam tu. So just ikut. Tapi bila dah sujud tu memang kita dah tak nampak Al-Fatihah tu, kita just serah je lah. Kita tak boleh nak baca apalah. Okay. So kita mulakan dengan Al-Fatihah dan kita hari-hari kita baca tulisan Rumi tu, Al-Fatihah tu. And saya sampai sekarang saya tak boleh baca Jawi. So memang apa-apa pun saya memory tu tak memory tu untuk macam kita untuk flash memory untuk macam gambar tu tak ada. So dia tak boleh store. Saya belajar mengaji kecil-kecil dulu tapi dah habis semua dah. So dah kena erase lah, dah delete. Tulisan Rumi file deleted. File deleted habis. Al-Fatihah Rumi itulah yang buat saya boleh start solat lah. Pandai, bolehlah berjaya untuk melaksanakan solat. And solat saya pun tak susah macam orang lain solat. Sebab kalau saya memang dari dulu nak solat, tapi bila kita nak belajar solat, Al-Fatihah tu mungkinlah kita boleh baca slow-slow, kita boleh tengok kan. Tapi bila dah sampai niat sembahyang pun kita dah pening kepala. Kita tak boleh nak hafal. Kita ada masalah memori. Niat sembahyang lagi kita dah ada masalah. Bila orang ajar niat sembahyang, kita dah tak boleh ingat. So macam mana? Kita memang tak boleh nak sembahyang sebab kita tak ada memori tu. So Alhamdulillah dengan adanya Al-Fatihah dan saya diajar untuk mengamalkan Al-Fatihah dan ibadah, Alhamdulillah saya berjaya melaksanakan ibadah terhadap Tuhan yang diwajibkan. Yang selama ni yalah, bukan kita nak cakap kita tak buat, tapi memang yalah, kita tak buat atas dasar nak jahil kan. Tak apa, asyiklah sebab kehidupan ni satu pelajaran Fiz kan. So Alhamdulillah. Kalau masa tu doktor cakap berapa jangka hayat yang Hafiz boleh lepas? Sebab Hafiz buat first operation, lepas tu kalau buat operation tu kalau tak buat second operation, berapa lama jangka hayat? After first operation tu saya selepas beberapa bulan duduk Langkawi, saya dah belajar semua ilmu ni. Hospital HKL panggil saya untuk berjumpa sebab diorang dah dapat result untuk scan. And so saya pun pergi hospital HKL. And diorang suggest lah, bukan memaksa tapi dia suggest untuk saya melakukan satu lagi pembedahan. Kerana di dalam otak saya masih ada satu lagi AVM tu. Tapi bila saya tengok scan tu, sebab cantiknya benda tu, dia dalam bentuk bunga. Pengerus. Pengerus. So bila kita tengok benda tu pun kita rasa dengan keadaan aku macam ni, and consequences dia adalah saya boleh buta, saya boleh paralyze, saya boleh hilang pendengaran, and memori saya boleh hilang terus. And saya tak sanggup untuk menggadai benda-benda tu. Boleh solat kan, at least kita boleh solat dan boleh nampak, kita boleh tengok mak bapak kita. Tu apa yang membuatkan Hafiz tak nak buat second operation tu? Sebab keyakinan kita lah pada Tuhan. Apa yang Hafiz buat masa tu? Adakah Hafiz minta petunjuk pada Tuhan sama ada nak buat solat ke, nak buat operation ke tak nak buat operation? Dalam hati tu depan doktor. Dalam hati tu kata, yalah, banyak orang kata ikut hati mati kan. Tapi saya ikut hati. Dan sampai sekarang saya hidup lagi, tak mati. Hati saya kata, if you buat operation,
You paralyzed, you buta, you akan jadi beban kepada orang. And doktor kata kalau you tak buat operation, you boleh hidup until you reach the age of 40. And for me, 40 is good enough. Long enough for a person to have their hidup kan. Yalah. So saya terus ambil keputusan depan doktor dengan apa yang hati saya sendiri kata. Saya minta maaf doktor, saya tak dapat buat operation ni. And hospital pun memang marah lah dengan saya. Sebab yalah, kalau bagi mereka yang duduk dalam dunia perubatan ni, diorang tahulah. So after that, life saya makin simple. Life saya jadi tenang. And materialistic dah bukan main Agenda lagi dah. agenda dalam life. Yang buat saya down selama ni adalah itulah materialistic. Bila kita tengok abang kita berjaya, adik kita belajar sampai overseas. Yalah. And my younger brother pun belajar sampai overseas. So kita down lah kan? Bila kita tengok a black sheep in the family lah. Itu yang pilih rasa lah. Bagi mereka yang tak faham maksud kata-kata tu adalah Bukan satu pilihan negatif. lah. Seorang anak yang menjadi beban dalam keluarga, sedangkan anak-anak lain berjaya, hebat kan. Yelah, nak buat macam mana masa tu dah sakit kan. Jadilah nak buat macam mana. So itu dugaan pada family sebenarnya. Tapi kalau manusia tahu, dia take ini sebagai satu dugaan bagi dia orang, satu cabaran, satu ujian dari Allah. Kalau kita sedar, tapi mungkinlah masing-masing kita membesar, tak fikirkan macam tu kan. Jadi apa yang jadi tu dia tengok pada past track record, dia cakap macam tu lah. Tapi tak apa, Alhamdulillah Hafiz pun dah okey, dah bonus 2 tahun. Sekarang 40 ni dah 42, dah bonus dah kan. Alhamdulillah. So dampaknya tak ada apa nak risau lagi dah ni kan. Alhamdulillah. And sebab saya pernah tanya Uncle, ni saya makin berumur ni, saya teringin nak ada anak. Alhamdulillah, Uncle cakap minta pada Tuhan. Adalah amalan-amalan dia yang saya kena buat. Tuhan bagi saya seorang isteri. Alhamdulillah dapat 2 orang anak. Tapi bila jodoh tak banyak, kita berdoa untuk minta anak, kita tak doa pada Tuhan untuk minta seorang isteri. So Allah bagi kita anak. Dan selepas dapat anak tu, Tuhan pisahkan saya dengan isteri dan anak-anak. And tak lama lepas tu, not even 1 month after that, saya doa lagi, ya Allah, berikanlah aku seorang janda sebagai seorang isteri. Alhamdulillah. Ini bukan apa, ini kita nak proof that bila you buat amalan, you melaksanakan apa yang Tuhan suruh you buat, apa you cakap Tuhan akan bagi. Tak sampai sebulan selepas saya bercerai, saya minta pada Tuhan, ya Allah, kau berilah aku seorang janda sebagai isteri. Alhamdulillah. Habis edah je isteri saya, janda saya tu, terus saya kahwin dengan janda baru. So tak sampai berapa bulan saya menjadi seorang duda, saya bergelar sebagai seorang suami balik. And setahun selepas tu, saya bergelar sebagai seorang bapa kepada seorang anak lelaki lagi. So sekarang saya ada 3 anak lelaki. Alhamdulillah. Tapi Tuhan tu maha kaya. Sebab dia tahu, dia merencanakan semua pi. So kita ni just pelakon ni kan. So isteri yang kali kedua ni pun dia dah ambil, dan anak tu pun dia dah pisahkan. So sekarang back to square one lah, alone. And lepas ni nak balik mana ni? lepas ni saya akan balik Langkawi. Tapi yalah, Tuhan buat semua benda ni ada sebabnya. Bila kita fikir-fikir balik, bila kita seorang, kita lagi dekat dengan Tuhan. Bukan maksud saya jadi macam saya, be alone. Tak.
Kalau ada anak-anak, ada isteri, jagalah diorang. Jangan jadi macam saya. Tapi bila Tuhan dah pisahkan kita, kita dapat satu nikmat baru yang mana kita lebih fikir pasal Tuhan daripada kita fikir pasal manusia. Yalah, sebab kau dah dapat 2 kali apa kau minta, takkan 3 kali Tuhan nak bagi. Dia perjalanan 2 kali saja. Kita nak minta apa, kita takut dah ni. Malu lah. Menggigil. Bila selepas semayang tu tak berani nak minta apa-apa. Kalau terfikir tu memang takut lah. Sebab yes, Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita ni, kita bukan maha macam dia. Kita punya life. So Apis kenal tak kawan-kawan uncle? Siapa yang Apis kenal, pernah jumpa kat Langkawi tu? Alhamdulillah saya kenal Uncle Kamaluddin, Uncle Don yang New Zealand tu. Lepas tu Abang Amin. Amin Carlos. Amin Carlos. Uncle Simon tahu? Simon tahu. Ah, Dia apa? Nora. Nora. Aunty Nora. Roni? Yes, Roni. Yeah. Lepas tu dengan Datuk Aidit. Datuk Aidit. Itu. Datuk Aidit saya kenal kat Seremban lah. Itulah watak-watak yang Apis kenal kan. Berapa tahu dah Apis lah? Sebab saya ada memory stage. Bab-bab benda dah memory lepas, loss. memang tak boleh tanya. Dia tak boleh. Dia tentang tu minta maaf lah. Memang tak dapat nak mengimbau. Sebab banyak, most of the time dia akan habiskan masa dengan saya. So saya banyak tahu cerita on day to day basis. Nasib baiklah saya boleh ingat sebab dia tak ingat. Jadi Alhamdulillah, inilah keadaan Apis. Apis, tunjuk Pis, kau punya tu Pis. Ni kita tunjuk. Saya tak tahu boleh nampak ke tidak. Kita tengok apa yang lekaran-lekaran. Dia ada di start dari sini. Sampai sini. Dah dia berbentuk Tak, dia bulan. dia curve sini okey. Sini sampai mana Pis? Yalah melekuk. Lekuk sini, dia lekuk. Potong macam ni. Dia lekuk macam ni. Curve macam ni. Dia curve macam ni. Kameraman tak reti lah. Okey, sini. Sampai sinilah dia potong Dia buka. Sebab tu saya, maaflah, sebab tu saya simpan rambut panjang. Yelah, itu lagi masa dia botak tu, ya Allah, ketara betul. Dia nak macam mana? So, tak apa. Alhamdulillah, begitulah sedikit kisahnya si Hafiz. Dan sampai hari ini Hafiz masih lagi duduk di Langkawi. Dia sekarang ni dia dah kehilangan ibu. So sekarang ni dia di Langkawi, dia tolong bapak dia berniaga dekat Mahkamah Suri. Apa nama kedai dia, Pis? Nasi dagang Pak Malau. Nasi dagang Pak Malau. Inilah anak token nasi dagang Pak Malau. Hafiz. Kalau sahabat-sahabat ada kesempatan nak jumpa Hafiz, pergi Langkawi, ingat nak jumpa Hafiz lah. Pergilah, Hafiz ada kat sana. InsyaAllah. So nak sambung balik cerita yang semalam. Setelah para sahabat-sahabat dah balik ke Kuala Lumpur, ya, sahabat dari Shah Alam tu. So begitulah kita di Langkawi. Masa tu Hafiz tak ada lagi. Hafiz belum timbul watak dia masa tu. Dan pada grup KL tu pun saya dah cakapkan tentang apa, Ken pula, si Don akan datang semula ke Langkawi, dan saya dah maklumkan kepada mereka. Tapi dalam perjalanan tu, ya biasalah, kita akan selalulah ke Awana, dan Awana dengan kawan-kawan lah, dan Simon dengan budak-budak semua, dengan Amin, Haji Kamaluddin. So saya pernah luahkan pada mereka lah. Saya cakap dia, kalau kita makan semeja, saya dah ingatkan dia orang, kalau makan semeja, apa lebihan saya punya makan, jangan ambil
Jangan sekali-kali ambil lebihan makanan saya. Saya pernah cakap dia. Dia cakap, itu Amin tanya, kenapa bang? Nanti satu hari kau akan tahu jawapan dia. Saya cakap dia, nanti kau akan tahu. Saya cakap, saya memang tak izinkan siapa pun dari kalangan sahabat-sahabat tu untuk mengambil lebihan makanan saya. Dan saya dah peringatkan kepada mereka. So dia orang aware lah. Memang dia aware. So masa tu berlaku awal lagi sebelum kes ni, saya rasa masa tu dengan masa si Joshua masih ada lah. Saya dah luahkan tu, cuma saya tak ingat bila. Tapi kes tu masa Joshua dah ada lah. Dan saya dah peringatkan dia orang. Sebab kadang-kadang kawan ni dia macam tu. Bila kita makan apa kita order, sebagian kawan kan dia suka, sebab saya dah tahu. Saya dah rasa awal tu, saya peringatkan mereka. Jadi sekarang ni kita nak cerita kisah sebelum kedatangan Don ke Langkawi. Don dah beritahu. Lepas tu saya dapat panggilan daripada Don sebab dia cakap dia give me about 1 week or more, because I got to settle all my works here. I got to settle everything with my contractors, with my suppliers whatsoever. Dia akan datang ke Langkawi. So I dapat panggilan dari dari Don. Dia cakap, Izan, dia cakap of course lah dia akan beri salam dulu. That is Don lah. Dia cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Don. Dia cakap, ya. Dia cakap, I'm coming down. I'll be flying from New Zealand tomorrow. Dia cakap. Cakap, okay. So do you transit anywhere, or you transit to Singapore, or you come straight? I try to arrange direct flight. I mean dia direct ke Kuala Lumpur. Tapi dia tak dapat. Dia kena pergi sebab dia buat ad hoc. Dia dari New Zealand, dia dapat flight ke Australia, and from Australia dia fly terus Kuala Lumpur. Dan dari Kuala Lumpur dia kena transit lah about 2-3 hours. Dan teruslah ke Langkawi. Tapi unfortunately masa tu dia buat arrangement dengan saya. Dia cakap Simon akan fetch dia lah, sebab ada dues, ada benda-benda lah dia nak selesaikan dulu. Saya cakap okay, tak apa, dia datang je. Jadi dia pun okey lah. Dia datang jumpa Simon semua. Simon beritahu Don dah sampai. So dia cakap okey lah. Tapi Don tak sabar-sabar nak jumpa saya. So dia cakap, anyhow Simon, I still need to see Izan today. Dia cakap. So hari tu dia arrange lah jumpa. Masa tu dia duduk Awana. Dia duduk di Awana Puerto Malay. So I pun pergilah sana. I pergi sembang jumpa dia. Itulah dia punya, kita seronok lah. Masa tu dia dah orang dah menyerah diri kepada Tuhan. So okeylah. Cakap dia, kita tak cerita banyak lah hari tu. Sebab apa, dia siang tu dia kena selesaikan a few things lah dekat Pekan Kuah. Lepas tu masa dah petang tu dia eager nak jumpa saya. Saya pun okey lah, sebab lepas tu saya pun ada hal tak dapat jumpa lama. Cakap dia, maybe besok pagi kita sambung ni, because I need to go to holiday villa. Dia faham je, okey. So tak adalah dapat cerita lama, cuma kita dapat hak je lah. Tu je lah, dapat wish dia, Alhamdulillah semua. Dan cerita berbangkit untuk apa tak ada lagi. So I cakap tomorrow I'll come here, we have a breakfast. Jadi itu cerita dia. Lepas tu apa? Okey. Okey. Allahu Akbar. Jadi 3 hari sebelum Don sampai, yang masa saya terima panggilan tu, dia cakap dia nak datang ke Lumpur tu, masa tu saya ada di Awana Puerto Malay. Yang saya sebutkan tadi, yang saya pernah ingatkan kawan-kawan, apa lebihan saya, jangan makan. So masa tu lah. Sebab hari tu petang tu saya, Amin, Kamaruddin,
dengan Ronnie. Ronnie masa tu dia off day tapi dia datang because dia tahu kita ada tu. So datang nak bincang pasal kedatangan si Don. So kita minum lah. Saya sampai tu saya tengok Kamarudin dah sampai. Kamarudin Simon, Amin, dia satu meja tu depan Simon, Amin, sebelah saya Kamarudin dan saya. Yes, kedudukan betul. So masa tu di Joshman. So saya sampai dia dah makan lah. Sebab saya terlewat sikit, saya tengok dia dah makan. Tengok sampai salam semualah dan saya duduk lah. Tengoklah dish dia. Wah, Simon makan kari, Amin makan kari. Kamarudin dia makan mi, kemudian makan mi. So saya dah sampai situ lah. Ronnie tanya saya, Abang Izan nak makan apa? Cakap, Ronnie, abang kalau datang sini siang malam ke petang ke, tu je abang punya di makanan. Lamb chop, dengan saya minta lamb chop, saya minta sup. Lepas tu dia cakap, ada apa lagi abang? Okey, abang nak roti. Abang tengok sebab ni ada kuah kari lagi ni. So abang nak kari, nak roti. Okey. So Ronnie cakap minum air, of course lah, main Nescafe lah. So Ronnie pun masuklah dalam. Masuk dalam, kita borak lah, sembang-sembang lah, cerita pasal Don nak datang ni. So cakap lagi 2-3 hari ni, dari 3 hari siapa nak sampai, so nak prepare macam mana? Cakap tak apalah, kita tunggulah tengok apa dia. Kalau hari tu dia tak sibuk, kita akan nak daftarkan dulu lah. Dia cakap kita nak daftarkan dia. Tapi saya cakap tak apa, dia ada urusan dulu nak selesaikan. Dekat account. Saya tahulah sebab dia ada buat joint account. Ada account pasal dia punya transaction tu. Jadi tak apa Simon, nak cakap dia, you settle everything, nanti maybe belah petang tu, I tengok lah, because I will be in holiday villa, you just call me. I cakap dia apa-apa ingatkan I. Okey lah, itulah sebabnya yang kita bincangkan akan kehadiran Don ke Langkawi. Dan saya tak beritahu dia lah apa agenda yang perlu buat. Yang saya dah tahu, nanti dalam hati saya, datang nanti kita akan daftarkan dia di pejabat ni lah, pejabat agama. Itulah yang kita bincangkan, tu yang kita duduk sembang tu. So okey, berbalik tengah meja makan tu, so Ronnie pun datang bawa I punya lamb chop. Bang, ini daging baru sampai tadi bang, ni best, fresh lagi, dia cakap. Okey, cakap dia, wah ni mesti best lah, sebab apa sampai, normally dia tu ambil stock every 2 weeks lah. Tapi tengok juga daripada hotel punya occupancy. Tapi dekat ni baru sampai. Jadi pun saya pun terus makan lah. Saya pun start makan. Saya ambil lamb chop. Sambil makan saya borak. Habislah lamb chop. Makan sup tu semua. Lepas tu okey lah. Lepas tu Ronnie datang. Bang, nak clearkan meja bang, dia cakap. Okey lah Ronnie. You clear the table lah. Ni roti ni tak makan lagi? Sama kuat? Tak. This one you leave it. This one you leave it. Nanti Kang ni kenyang lagi. Dan Kang makan lah, cakap dia. So Ronnie pun ambil plate semua, everything, clear the table. Yang main dish tu, okay, dia pun clearkan. So air masing-masing ada lah. So borak. Kita borak lagi. Tiba-tiba I pun I ambil roti, belah 2. Roti tu macam roti yang orang makan, biasa makan dengan mushroom soup tu. Roti tu lah. Ronnie ada bagi 2 biji. So I ambil sebiji, lembut roti tu. Sebab baru lagi kan. So I pun ambil, I belah lah. So I ambil setengah lagi, I taruhkan atas plate tu lah, dalam piring tu. So I makan, I pun dip. I makan sambil cicah dalam kuah kari tu, memang sedap tau. So I makan, habislah setengah. Habis setengah, I berhenti lah dulu. So keep on borak. Suddenly I tengok Simon, dia crosskan tangan dia, terus ambil roti tu. Dia ambil roti tu, dia kepak roti tu, dia pun cecah
dekat kuah air. Sebab kuah kari-kari dia sudah ambil dah. So dia ambil tu, terus cecah, dia makan. Sampai habis roti yang balance tu. So, bila masa dia ambil tu, Amin pun tengok air. Wah, dia terperanjat lah. Kemudian pun dia sentuh lah. Dia sentuh dengan air, dia sikukan dengan air. I tak ingat lagi apa-apa. Diam je lah. Lepas tu, suddenly Simon cakap, excuse me, cakap dia, I nak pergi toilet, nak cuci tangan. Okey lah. So, I mesti tak ingat lagi, tak perasan apa pun. Yalah, kita makan kan, makan ramai, tak kisahlah. Sebab saya memang totally lupa. So, dia Simon pun berjalan, dah tak nampak dia kelibat dia tu kat mata kita. So, Amin pun cakap, bang, you remember not bang? Ingat apa Amin cakap dia? Remember what? Kan abang pernah cakap dulu kat kita semua, makanan abang, lebihan abang, jangan ada siapa di antara kita makan. Allahu Akbar. Min. Allahu Akbar cakap dia. Saya dah makan. Wah. Tu Amin cakap. Amin saya cakap, bang, this is what in the Bible bang, dalam yang kisah-kisah Jesus. Those who deep with me is the traitor. Saya cakap, alah Min, itu kisah Jesus Min. Tapi abang tak sedap hati dah. I rasa feel tak best lah. Because I dah beritahu awal-awal. Dia cakap, tak apalah. Apa petunjuk Tuhan, cakap dia. Tak apalah. Kita redha lah sebab benda pun dah berlaku. Kalau ingat tadi, boleh cakap. Tapi I tak ingat langsung. I didn't remember at all. Yalah, memang sebab dia gerak Tuhan, tak apalah, cakap dia. Then suddenly, dia beritahu. Ni I nak share ni, cerita tak ada sini. I nak beritahu lah ni. Apa dia, Din? I malam tadi mimpi. Okay. Mimpi pasal apa? I mimpi Simon. Simon okey lah tu. Sebab kita dengan kawan, mimpi dengan kawan okey tu cakap dia. I mimpi dia malam tadi. The same dress dia pakai, sama macam ni. So, tu aja. I rasa the same scenario ni ada mimpi malam tadi. Makan dia semua. Allah Akbar cakap dia. Apa petunjuk lah cakap dia. Cakap tak apalah. Kita redha je lah. Kita serah pada Tuhan lah. So, hopefully tak ada apa-apa lah. So, we think for the good lah cakap dia. Selalunya kalau kita ingat yang baik, akan jadi yang baik. Sebab dia pun yalah, saudara kita cakap dia, kawan kita semua. So, okey lah. Dan suddenly Simon datang. So, duduk situ. Tak adalah kita bangkitkan isu yang dia makan tu. Takut nanti kan terkesan kat hati dia kan. So, okey lah. Dah makan semua. So, I cakap dia, okay, times dah dekat dia. So, I need to go to holiday villa lah. Nanti, apa-apa nanti just update lah bila Don sampai. So, kita pun balik lah. Berpecah lah situ. So, Simon balik. Kemudian pergi office, Amin pun balik. So, I on the way ke holiday villa tu, I fikir dah mati. Yalah, cakap dia. Aku benda ni dah ingatkan kat dia orang dulu. Tapi kenapa berlaku lah, cakap dia. Kenapa berlaku? Lepas tu kemudian pula dia ceritakan malam tadi dia mimpi. Apa petunjuk Tuhan ni? Dia datang dengan baju yang sama. Kemudian dia pun dapat petunjuk sebelum kejadian. Apa Tuhan nak tunjuk ni? So, macam tu lah I fikir lah. So, tak apalah. So, dia bilang, tak ada lah, nanti apa lah. So, sampailah pada hari Don sampai tu. Simon jemput dia. So, Simon jemput dia. Bila dia landing, dia pergi selesaikan lah dia punya urusan. Dah selesai urusan tu, dah petang, dia bawa Don balik ke Awana. Sebab dia stay kat Awana. Sebab ada cakap dah, anything just stay there because it's easy for you, cakap dia. Senang kemudian nak jaga makan minum dia. Cakap okey lah. Sebab lagi pun masa tu I ada job dengan holiday villa. So distance holiday villa dengan Awana Petrol Malai dekat je. Bukan 500 ke 800 meter je. So easier lah. Boleh jenguk dia selalu, boleh spend time dengan dia. So okey lah cakap dia. So dia pun pergi selesaikan dia. Petang tu I pergi
So petang tu tak dapat jumpa lama lah, because dia dah sampai pun dekat 5 lebih. Yalah, mungkin urusan dia banyak lah kan. Dia pergi bank dia ke, tak tahu apa dia buat. I pun tak ada lah tanya. I cakap dia, how are you Don? So nice to have you back in Langkawi. And Alhamdulillah. So duduklah sekejap, dapat cerita. Dia cakap, nah lah orang baru sampai, dia banyak kerja kan, travelling jauh. So cakap tak apa, you don't have to tell much today, then we continue tomorrow lah. Saya, tomorrow I'll come here, then we have a breakfast together. Cakap dia. Cakap, okay, dia cakap. So macam tu lah. So the next day tu, I pun datang pagi breakfast. Masa tu dia tak tahu ada sambal situ, kemudian pun ada, kemudian dah siapkan table semua. So I duduk lah minum seorang. So Amin dah cakap, tak payah Amin, tak apa, nanti apa-apa nanti tunggu dekat kuah lah. So that nanti kita nak bawa dia pergi pejabat, tapi kita tak tahu pukul berapa lah, and I'll let you know what time. Okay bang, dia cakap. Simon of course lah dia ada, sebab apa dia kena most of the time dengan si Don. So minum, dan kita cerita lah, duduk. So dia cerita lah macam mana dia imbau balik lah kisah dia dah pergi jumpa doktor tu semua. Dia cerita macam mana kali pertama dia pergi jumpa doktor, apa doktor cakap, dan few days after that pergi nak dapatkan dia punya confirmation dia punya after doktor specialist dah check dia tu. So dia cerita lah kita. Alhamdulillah lah. So that's it, I'm very happy, cakap dia. So dia cakap, what time can we go to Kuah to register my Islam name? Cakap, the moment we finish the breakfast, then we can go there. Okay. So kita minum lah cepat-cepat. Semua dia minum. So dah habis minum, dia cakap, I need to go to my room, take my document. I mean, dia nak ambil passport dia lah. Okay, tak apa. So cakap dia, never mind. Dia akan pergi dengan Simon. So I will go dengan Kamarudin lah, kemudian take time off. So we just drove down lah to Kuah. So sampai tu Amin dah ada kat situ, because on the way I beritahu Amin, just tunggu sana, kita akan daftarkan. So jumpalah depan pejabat agama. Lepas tu ada sampai, Simon sampai, dan kita orang masuk lah pejabat agama. Pejabat agama biasalah dia orang, Assalamualaikum Cik Zan. Bukan kita bagi salam dia bagi salam dulu. Kita jawab lah, Waalaikumsalam. Cik Zan, ada saudara baru ke? Alhamdulillah. Cik dia, Alhamdulillah. Cik dia, Tuan Syekh dah? Ada. Tuan Abang Izan datang, Encik Izan datang, Tuan Syekh selalu ada. Tak pernah tak ada. Tak tahu lah rezeki Cik Izan ni terlampau baik lah. Tak apalah, saya intercom Tuan Syekh. So, intercom, dan Tuan Syekh agak macam dia dah ingat nama saya kan. So, dia cakap, Tuan Syekh suruh masuk. So, ketuk pintu dia, kita pun masuk. Saya, si Amin, Don, semua ada lah. Cuma budak-budak tak ada lah. So, kita pun duduk. So, saya cakap lah, kita punya niat juga dia Tuan Haji, Tuan Syed, I datang ni bawa saudara baru nak daftar. Oh, Alhamdulillah. Dia cakap, Alhamdulillah. Saya tak payah interview lah Encik Zan. Saya dah tahu kerja you dah. Dia cakap, Alhamdulillah. Bukan kerja saya, kerja Tuhan. Saya ni nak menyempurnakan, nak menyiapkan ni dia, cakap dia. Ni saudara baru saya kenal kan. Dia ni warga negara New Zealand. Tapi dia sebelum ni, bulan lepas dia dah datang sini. Jadi masa nak balik tu, sebab saya ceritakan ke dia lah apa kejadian masa dekat airport tu. So masa nak balik tu, dia nak embrace Muslim, dia nak masuk Islam. So dah dekat nak time nak boarding. Jadi saya bawa lah dia pergi ke surau. Surau tu saya cakap, saya beritahu Tuan Haji, saya syadahkan dia lah. Ramai lah saksi. Ada orang ni semua ada lah, cakap dia. Lepas tu ada lagi 3-4 orang jemaah. So jadi saksi lah. So saya dah syadahkan dia.
Alhamdulillah lah macam tu dia cakap. Kalau macam tu, kalau Cik Izan dah syadah kan tak payah, saya tak payah syadah dah. Okay, Alhamdulillah lah tu. So cuma nak daftar je lah. So dia pun intercom budak tu suruh hantar file. So dia isi lah. Dia ambil pasport dan semua. So dia tulis lah. Tapi bila dia dalam kolom nama Islam tu, tu dia tanya saya, Cik Izan, nama Islam ni macam mana? Masa tadi, masa dia datang tu, dari syadah tu, saya beritahu dia, Yaakob okey tak? Saya tanya dia. Dia cakap, dia setuju, okey Yaakob. Jadi kita tahu lah Yaakob. So dia pun tulis lah, Yaakob bin Abdullah. Lepas tu, Tuan Syam cakap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak apalah, hari saya nak doa panjang lah. Dia cakap, Alhamdulillah lah, saya cakap kata saya. Jadi, ya, dia pun baca doa panjang lah gitu, panjang. Jadi, alai semua, amin, Alhamdulillah. Jadi, kita aminkan semua. Lepas tu, dia sign lah. Dan, ya, Tuan Haji cakap, tahniah lah, dia tahniah kat Yaakob lah. So, dia cakap, welcome to Islam, Alhamdulillah. You have been chosen by God. Dia cakap bahasa Melayu lah, tapi saya bercakap putih lah ni. Dia cakap, tahniah lah, awak telah dipilih Allah untuk mengambil Allah sebagai Tuhan, mengambil Islam sebagai jalan hidup. Dia beritahu lah itu, tapi tak ada cerita panjang lah. Lepas tu, okey lah, salam-salam semua dan kita pun move lah balik. So, kita sempat lah itu pergi, sampai situ dalam pukul 10 kot. Dalam 10. Dan by 10:30 dah selesai. Dan kita pergilah kat kedai biasa tu, kat restoran tu, minum biasa lah. Memang situ pot biasa kita dari dulu kan. So dah minum tu semua tu, Amin cakap, tak apa bang, I need to go back to my office. Dan nanti kalau ada apa-apa nanti kita jumpa lah malam, dia cakap. Cakap, okay, insyaAllah, cakap dia. Nanti apa-apa kita runding lah, cakap dia. So on the back tu, okay lah, cantik lah. So Simon cakap, okay, I will drive back. I will drove to Awana. So I dan kemudian pun drove, tapi I kena ikut jalan Batu Asah lah, ikut jalan belakang. So Simon ikut jalan depan ikut jalan Bukit Malut kan, Bukit Malut. So I ikut jalan jauh lah. So then dia sampai dulu kat hotel semua. Tu dia dah dropkan si Don. So dia parking, dah dropkan Don, dia pun balik lah. Sebab dia pun nak kena ambil anak dia. So saya pun lepas tu tak berapa minit lepas tu saya pun sampai. Saya nak dropkan Kamarudin. So Kamarudin cakap, hop in sekejap lah, dia cakap dia. Okey lah. Masa tu Don ada dekat kat coffee house. So dia nak selesaikan apa, bil-bil dia ke apa, saya tak tahu. So saya masuk jumpa Don balik. Sambung sambunglah meja balik. Duduk kat apa, bukan Yasmin, apa nama tu, coffee house dia lah. Apa dia panggil lah, lupa pula. Baru 2 hari lepas saya sebut. So kita minumlah kat coffee house tu. So dia tanya saya lepas tu, kemudian ada, Izan, I need to ask you, since I have did all the registration, what shall I do from now? Dia cakap, okay, I cannot explain to you now. I don't have any ideas. I don't have any indication. So I think I'll pray to God. I see what is the indication like, and what shall we move from now on. What to do? Okay. So now I think I need to go back first. So later on maybe tonight we have a dinner here lah. So okay lah. So begitu kemudian okay, malam ni kita dinner sini lah. So malam tu juga Bendin, nanti Kang ada lepas daripada Devila, sekejap tu I datang sini. So Kang beritahu Simon lah, beritahu Amin, kita dinner kat sini. So okay lah. So Don pun naik bilik, I pun move balik. So tinggal lah kemudian. So malam tu okay lah, Alhamdulillah lah, semua sampai awal kan. Tapi I memang dah ada di Ordevilla.
So just take a few minutes ni tu dah down. So kemudian cakap, okay Zan, dia orang semua dah sampai. Okay cakap, just give me 10 minutes, I'll be there je dia. So apa lagi, abang drive down. Sampai tu lah, jauh 800 meter je kot. Tapi lah nak cek parking tu takes time lah, about 10 minutes apa pusing kan. So I tengok sampai tu, semua dah ada. Simon ada, Amin ada, John Boy, Andrew tak ada. So Kamarudin. So kita berempat lah. Kamarudin, Simon, Don, Ronnie. Yes, Ronnie tu memang dia, kalau kita ada, dia memang dia akan serve table lah. Sebab dia nak dengar segala cerita-cerita. Dia tutukan dengar cerita. Tapi dia kusuk dengar. Dia seronok lah. Tapi lah, dia sebagai asisten Kamarudin, dia tak boleh lah duduk satu table dengan kita. So dia ada berdiri tu nak tengok. Tapi most of the time dia berdiri dekat kita lah. Dia pasang telinga. So cerita. So tu dia tanya, okay, what shall I do now, Izan? Okay, put it this way. Don, first thing, saya cakap dia, kalau tak keberatan, since you punya tumor dah tak ada, confirmed by you and confirmed by all the doctors, okay, now I think you better go to Mecca. Dia that is our holy city in Mecca. Muslim holy city, where people go there for Umrah, for Hajj. Oh yeah. Oh, Hajj. Yeah, I know. Oh yeah. So what do you think? So ada 2-3 minit I fikir. Okay. Tu dia cakap lah, okay, if I go there, I still have a problem because now I need to get all the visas. I got to get visas from New Zealand embassies to get a confirmation that I want to go to Mecca. So how do we go about it? Dia cakap, okay, saya cakap Jodin. Sebab kemudian dah biasa pergi Mekah, dia pergi haji, pergi umrah kan. So macam mana Din? So saya cakap dia, nak pergi ni, tu dia cakap tak apa, ini boleh urus, tak ada masalah. Dia cakap dia, ni kita kan boleh pergi KL, kita pergi kedutaan Malaysia, kita tanya macam mana nak uruskan warga negara luar nak pergi umrah melalui Malaysia. Tu tak apa, tu tak ada masalah. Jadi kita cakap dia, okey, nak suruh Don pergi seorang memang tak mampu lah kan, dia tak boleh pergi seorang. So I open, siapa nak pergi? Dia cakap dia, I cakap, beritahulah Don, if you have to go to Mecca, one of us must go, but I cannot go. Dia cakap dia, I cannot go, but among you all, 3 of you, Simon, Kamarudin, or Amin. So Amin pun cakap, bang, saya minta maaf bang, saya memang tak dapat. Abang yang calonkan saya bang, saya tak boleh. Saya kerja pun kat RTM tu kontrak. Kalau saya tak kerja, tak ada gaji. Okey, faham? Jadi, tak apa. So, Simon? Oh, Izan, I pun tak boleh pergi ni Izan, dia kata. Susah nak pergi, you tahulah, budak dorang tu siapa nak jaga. Lepas tu, masa tu dia dah ada court case pasal isteri dia. I pun tak boleh pergi. So, tinggal calon yang boleh pergi, Kamarudin lah. Kamarudin, macam mana Din? Oh, aku kalau pergi umrah ni, suka je. Okey, boleh pak cutinya, dia cakap. Okay, Don. So, if this is the case, only Kamarudin can go with you. But it's good lah, because Kamarudin knows the entire road and entire in and out of Masjidil Haram. That means Mecca, the Holy Mosque itself. Okay. So kalau macam tu Din, you try to arrange, you dapatkan cuti semua, then from there pergi KL, selesaikan macam mana nak dapatkan visa lawan luar nak pergi ke Mekah. So, okey lah.
So dia prepare lah. So dia kita putuskanlah macam tu. Kemudian dia akan pergi, dia akan turun ke KL, pergi selesaikan visa Don semua. Okay. Dan at the same time dah confirm semua, baru dapatkan flight ticket. Tapi rupanya kena ambil flight ticket dulu. Dah booking flight ticket, beritahu kat visa tu, dia nampak, confirm dah nak pergi. So dia akan bagi. Dia tak ada pergi package dia buat macam tu je. So okey lah. So jadi bila tu selesai lah kita cerita macam tu, memang kita dah putuskan si apa akan pergi ke ziarah ke Mekah. So okey lah, tak adalah apa-apa kan. So I cakap dia, so kita nak buat apa preparation? Tak apa, you selesaikan kat KL dulu, nanti I let you know what to do cakap dia. Jadi okey lah dia cakap. Dah selesai tu, cakap tak apa. Then kau bila dah boleh pergi KL? Ingat kau semua besok, lusa lah kot. I will take leave tomorrow, day after tomorrow, dan dia akan pergilah. Okay, macam tu, okay, set lah. So okey lah. So malam tu kita bersurai. Malam bersurai semua. So sampailah hari tu, then dia cakap, hari dia nak pergi KL tu, okay, beritahu ke Don semua, okay, dia nak pergi KL. So dia fly down tu, dia fly down ke dia naik kereta, I rasa dia fly ke KL. So dia pergi uruskan. Ingat 2 hari setengah ke 3 hari juga dia pergi. Dia pergi ke usah, ulang alik dari kedutaan New Zealand, bukan kedutaan, dia ada attaché dia tak silap masa tu. Nak dapatkan surat, banyaklah dia punya birokrasi nak buat. Alhamdulillah lah, by hari ketiga kemudian telefon I cakap, Izan, now semua dah clear, semua dah dapat. So kita akan fly dalam masa 2 hari. Okey lah kalau macam tu. So kalau dah habis ni, baliklah. Baliklah. Indication pun dah kita dah dapat kan. So okey lah. So kita pun tunggulah kemudian balik Langkawi. So kita sit down. Tapi masa tu Simon tak dapat bersama sebab tak silap saya dia dah kena balik KL. Dia kena balik KL. Tapi dia balik KL dia tak beritahu saya. Dia tak beritahu. Dia tak pasal apa dia tak beritahu, saya pun tak pasti. So cuma ada Amin. So kita duduklah malam biasa kat Awana. Saya beritahu dia apa yang sepatut dia dan apa yang perlu dibuat. So saya beritahu lah semua yang macam ni semua. So you pergi sana. So bila hari kejadian tu, fly lah Kamarudin ke Mekah bersama Don Fraser. Pergi sana. Ni dah masuk 24 minit tadi. Dah panjang juga ni. Tak apa. Saya berhenti sini. Berhenti ketika Kamarudin dan Don dah fly ke Mekah. Saya sambung besok insya-Allah. Di sini menarik. Benda yang tak dijangka dan benda yang terjadi yang masih terkesan di hati saya sampai hari ini. Kenapa? Sebab dia ada hubung kait dengan Simon Cicahuti tu. Those who deep with me is the traitor. Tu ayat dia. Kita pendengarkan besok insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.